Okey, jadi kita sambung balik. Okey, yang pertama kita akan belajar tentang alat-alat yang boleh menggantikan Swiss untuk menyalakan mentol. Okey, yang kedua kita mengintlak bahawa objek yang boleh menyalakan mentol adalah konduktor dan tidak boleh menyalakan mentol adalah penyebat. Okey, ini dua perkara lah yang kita nak belajar hari ini. Okey. Ya, apa itu konduktor dan apa itu penebat? Okey, ini istilah saintifik lah. Okey, awak kena ingatlah istilah ni selalu ya. Okey, dalam elektrik kita ada dua, konduktor dan penebat. Okey, jadi apa itu konduktor dan penebat? Okey, konduktor adalah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Bila kita guna konduktor sebagai pengganti Swiss dalam litar elektrik, kita buat satu litar elektrik tapi kita tak letak Swiss. Kita letakkan bahan-bahan yang bersifat konduktor. Okay, bila kita sambungkan wayar semua, bila kita dah sambungkan wayar pada konduktor tadi, mentol akan menyala sebab bahan itu menyebabkan elektrik boleh jalan dalam dia. Okay, itu konduktor. Okey, mentol akan menyala apabila konduktor digunakan sebagai pengganti Swiss. Okey, bila kita guna konduktor tadi, mentol akan menyala sebab dia bagi arus elektrik tu mengalir dalam dia. Okey, manakala penebat, penebat ni bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, bahan penebat ni elektrik tak boleh mengalir dalam dia. Okey, elektrik tak boleh mengalir. Bila elektrik tak boleh mengalir, mentol tidak akan menyala. Okey, contoh saya guna satu alat ni sebagai pengganti Swiss. Okey, saya dah sambungkan, bila saya sambungkan wayar pada alat penebat ni, mentol tak menyala. Okey, jadi bila mentol tak menyala, alat itu adalah penebat sebab arus elektrik tak boleh mengalir dalam dia. Dia tak membenarkan arus elektrik tu jalan dalam badan dia. Sebab tu mentol tak boleh menyala. Okey, awak dengar dulu penerangan. Okey, mari kita jalankan uji kaji ringkas. Okey, uji kaji ringkas ni sama macam yang minggu sebelum ni yang kita buat pasang litar elektrik lah. Kalau awak masih ingat, kita ada buat aktiviti memasang litar elektrik. Saya pun ada share dekat mak ayah awak laman web yang awak boleh guna untuk awak bina litar elektrik. Jadi hari ni kita nak guna balik laman web tu. Nanti saya kasih link ni dekat mak ayah awak boleh cuba buka sendiri laman web ni untuk buat aktiviti konduktor dan penebat. Okey, sekejap kita buka dulu laman web ni. Jangan buka. Sekina tengok buku ni je. Okey, ini laman web dia, Circuit Construction Kit DC. Okey, ini dalam bahasa Inggeris lah. Jadi bila awak nak gunakan web ni, awak boleh minta bantuan mak ayah awak lah. Tapi bahasa Inggeris yang dalam ni memang bahasa Inggeris yang awak boleh pakai. Okey, awak boleh klik pada lab. Okey, kita klik lab ni sebab kita nak gunakan cara untuk kita nak guna lab secara maya ni lah sebab kita tak boleh pergi sekolah kan. Okey. Benda ni kita dah guna pada PDPR yang sebelum ni. Jadi sekarang cikgu nak gunakan litar elektrik maya ni untuk kita belajar mengenai penebat dan konduktor lah. Okey, perkara pertama bila kita nak buat litar, kita mesti ada wayar. Okey, ni wayar. Kita boleh adjust lah. Okey, contoh saya punya wayar. Okey, kemudian kita gunakan sel kering. Okey, sambung lagi dengan wayar. Okey, wayar ni cikgu adjust. Awak pun boleh adjust ikut awak punya rasa sesuai dia. Okey, wayar lagi. Sorry.
Okey. Belah sini cikgu tambah lagi satu wayar. Awak boleh ikut awak lah. Untuk bina litak elektrik ni sebenarnya. Okey, sekarang cikgu nak ambil siapa yang buka mikrofon tu boleh matikan mikrofon awak. Sekejap ada masalah sikit. Okey, cikgu nak ambil bahan lah. Okey, bahan yang dia kasih kat sini. Awak boleh tekan ni. Okey, cikgu nak gunakan dollar bill ataupun wang kertas. Okey, kita gunakan wang kertas. Kita tak tahu wang kertas ni boleh ke tak. Jadi, boleh ke tidak menyalakan mentol. Okey. Kemudian cikgu ambil mentol, light bar. Oi. Jangan nangis. Okey, sambungkan wayar ni. Okay, sekarang cikgu nak sambungkan wayar penyambung antara duit dengan wayar yang menyambungkan mentol. Okey, sekarang cikgu dah sambung lah ni. Cikgu dah sambung wayar mentol ni dengan wayar duit kertas ni. Okey, bila kita dah siap pasang, kita nampak tak ada aliran elektrik yang berlaku dan mentol ni pun tidak menyala. Jadi wang kertas ni tidak dapat menyalakan mentol. Okey, sekarang cikgu nak gantikan wang kertas ni dengan alat lain. Okey. Cikgu guna paper clip ataupun clip kertas. Okey, cikgu gunakan clip kertas. Okey, sambung. Okey, bila sambungkan wayar dengan klip kertas ni, okey, awak boleh nampak mentol ni dia menyala dan awak nampak arus elektrik ni mengalir. Jadi klip kertas ni membenarkan arus elektrik mengalir dan menyebabkan mentol ni boleh menyala. Berbanding tadi dollar bill, wang kertas tu tak dapat Cikgu tak dengar suara. Cikgu tak dengar suara. okey, dah dengar dah? Cikgu tak dengar suara tadi. Dah? Dah boleh dengar? Okey. Dah. Okey, boleh matikan mikrofon awak. Okey, tadi cikgu guna klip kertas, sekarang cikgu gantikan dengan duit shilling. Okey, bila cikgu ganti duit shilling pun mentol ni masih boleh menyala lah. Sebab duit shilling ni membenarkan arus elektrik ni mengalir dalam diri dia. Sebab tu mentol ni boleh menyala. Okey, lepas tu kita ganti lagi. Okay, kita ganti dengan pemadam. Kat sini ada pemadam. Okay, cikgu cuba sambungkan pemadam dengan litar ni. Okay, bila cikgu sambungkan pemadam dalam litar ni, okay, mentol tidak menyala. Okay, pemadam ni tadi tidak menyalakan mentol lah.
Sebab arus elektrik tak boleh mengalir dalam dia. Sebab tu mentol tak dapat menyala. Okay, kita tengok apa lagi ada. Okay, kat sini ada pensel. Okay, kita gantikan pensel pula. Okay, masukkan pensel kat sini. Okay, bila cikgu sambungkan pensel pun masih sama. Okay, mentol tak menyala. Mentol tidak dapat menyala. Okay, jadi kita tengok balik. Okay, jadi kita tadi dah gunakan beberapa bahan. Okay, kita ada gunakan pensel, kita gunakan pemadam, duit shilling, klip kertas dan wang kertas. Okay, kita dah buat satu eksperimen ringkas secara maya. Okay, nanti saya kasih link ni, awak boleh cubalah dekat rumah. Okey, perhatian hasil uji kaji ringkas tadi. Okey, pensel, bila kita sambungkan pensel, mentol tidak menyala. Okey, bila kita sambungkan pensel, mentol tidak menyala. Okey, sekarang cikgu nak tanya, mentol ni dalam golongan mana? Dalam kumpulan mana? Konduktor atau penebat? Penebat. Mentol ini adalah penebat sebab pensel adalah penebat sebab dia tidak dapat menyalakan mentol. Okey, anjing. Anjing pun tidak dapat menyalakan mentol, maka dia adalah penebat. Okey, bila cikgu pasangkan pemadam dalam litar elektrik pun mentol tidak menyala. Okey, Auni Nadira, mentol ini dalam kumpulan apa? Konduktor atau penebat? Penebat. Penebat. Okey. Yang seterusnya, cikgu gunakan duit shilling. Okey, mentol menyala. Faik Fatah. Mentol ini dalam kumpulan mana? Konduktor atau penebat? Konduktor. Konduktor. Bila dia boleh menyalakan mentol, maka alat itu adalah konduktor. Okey, kemudian cikgu gunakan klip kertas. Okay, cikgu gunakan klip kertas dan mentol menyala. Wajdi Iqbal, mentol, klip kertas ni dalam kumpulan mana? Konduktor atau penebat? Konduktor. Okay, klip kertas pun dalam kumpulan konduktor. Okay, yang terakhir cikgu gunakan wang kertas. Okay, mentol tidak menyala. Okay, Nur Afika, mentol dalam klip kertas, wang kertas ni dalam kumpulan mana? Konduktor atau penebat? Penebat. Okay, wang kertas ada dalam kumpulan penebat. Okay, jadi awak kena ingat dalam awak punya fikiran dan awak kena ingat ni lah selama mana awak belajar sains. Okay, yang boleh mengalirkan elektrik, yang boleh menyebabkan mentol menyala, kita kenali dia sebagai konduktor. Okay, manakala yang tidak yang menyebabkan mentol tak menyala, dia adalah penebat. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang menyalakan mentol ni duit shilling dan kertas dan klip kertas, betul? Okey, kenapa duit shilling dan klip kertas ni boleh menyalakan mentol? Apa sifat dia? Kenapa dia boleh menyalakan mentol? Pak Ika? Bukan dia. Kenapa klip kertas dengan duit shilling ni boleh menyalakan mentol? Kenapa Pak Ika? Sebab tu dia boleh mengalir. Sebab dia boleh mengalirkan elektrik. Okay, betul lah. Sebab dia boleh mengalirkan elektrik. Apa sifat dia? Anania Akmal? Sebab dia bersih. Okey, sebab dia diperbuat daripada besi lah. Sebab tu dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Amir Rushdi, tolong tutup mikrofon. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah satu uji kaji dalam buku teks awak. Okey,
Swiss gantian. Okay, awak tengok kat sini kita ada beberapa bahan dia. Kita ada mentol, sel kering dan wayar penyambung. Kemudian kita ada getah pemadam, klip kertas, sudu logam, sapu tangan, straw atau penyedut minuman, kayu aiskrim, duit shilling dan rod kaca. Okey, 8 alat ni adalah alat yang akan menggantikan Swiss lah. Kita akan sambungkan alat ni dalam litar elektrik untuk tengok mentol boleh menyala ataupun tidak. Okey, langkah-langkah dia, tengok yang pertama ni, bina litar elektrik seperti di atas. Okey, kita dah buat macam gini. Kita dah sambungkan sel kering dengan mentol. Kemudian kita biarkanlah wayar ni sebab kita nak sambungkan dengan alat gantian tadi. Okey, nombor 2, uji setiap objek pada litar elektrik. Okey, kita akan sambungkan tadi 8 objek tu pada litar elektrik dan kita akan perhatikan mentol dan catatkan catatkan pemerhatian awak dalam jadual di bawah. Okey, nanti selesai sahaja kelas ni, awak perlu salin eksperimen ni dalam buku nota sains. Okey, awak boleh tengok buku teks awak. Muka surat 81. Nanti habis kelas awak boleh salin latihan ni dalam buku nota sains. Okey, tengok dulu paparan saya. Okey, selepas kita dah buat eksperimen ni, kita kena catatlah pemerhatian kita dalam jadual ni. Okey, objek yang pertama kita guna getah pemadam. Okey, kita guna getah pemadam. Okey, Amir Ashraf. Bila kita sambungkan getah pemadam dalam litar elektrik Amir Ashraf, mentol menyala atau tidak menyala? Mana Amir Ashraf? Tadi saya nampak muka dia. Okey, tak apalah dia tak nak jawab. Okey, Syazal Zulaika. Bila cikgu guna getah pemadam, menyala atau tidak? Tidak. Okey, mentol tidak menyala. Terima kasih Syazal. Mikrofon awak. Okey, mentol tidak menyala. Jadi mentol ini kumpulan mana? Konduktor atau penebat? Akif Zafran? Oh, Akif Zafran 2 Bestari. Bila cikgu guna getah pemadam, mentol tak menyala. Jadi mentol ni kumpulan konduktor atau penebat? Penebat. Penebat. Okey. Okey, yang kedua, cikgu gunakan klip kertas. Janganlah adik. Okey, cikgu gunakan klip kertas. Okey. Kisha Adelia, adakah mentol menyala atau tidak menyala? Tidak menyala. Okey, ada siapa-siapa yang nak bantu Kisha Adelia? Nur Afifah? Menyala bila kita guna klip kertas, mentol akan menyala. Tadi kan cikgu dah tunjuk satu eksperimen secara maya pun cikgu ada gunakan klip kertas. Mentol menyala Jadi klip kertas adalah konduktor. Okey, yang ketiga cikgu gunakan straw. Okey, cikgu gunakan straw. Okey, Auni Nadira, mentol menyala atau tidak menyala? Tidak. Okey, mentol tidak menyala. Jadi mentol dalam kumpulan mana Auni Nadira? Penebat. Mentol adalah penebat. Okey, kemudian cikgu gunakan rod kaca. Okey, Zara Alisha. Adakah rod mentol menyala bila cikgu gunakan rod kaca? Boleh? Ada dekat Mak Mal lagi, dekat Mak tak ada. Zara Alisha. Cikgu gunakan rod kaca dalam nak menyambungkan litar. Okay, adakah mentol menyala atau tidak menyala? Tidak. Tidak menyala. Jadi mentol ni penebat atau konduktor? Rod kaca ni penebat atau konduktor? Penebat. Okay, rod kaca adalah penebat.
Okey, yang kelima, cikgu gunakan sudu logam. Okey, dia ada Mia. Mentol menyala atau tidak menyala? Menyala. Okey, mentol menyala. Jadi mentol ni sudu logam ni kumpulan mana? Konduktor atau penebat? Konduktor. Konduktor. Okey, yang keenam, kayu aiskrim. Okey, cikgu gunakan kayu aiskrim. Cikgu nak dengar jawapan daripada Auni Zihni. Mentol menyala atau tidak? Tidak menyala. Tidak menyala. Jadi kayu aiskrim ni konduktor atau penebat? Penebat. Penebat. Okey, yang ketujuh, kain sapu tangan. Okey, kain sapu tangan. Ifat Takif. Ifat Takif, mentol menyala atau tidak menyala bila kita gunakan kain sapu tangan? Ada Ifat Takif tak? Tidak. Okey, mentol tidak menyala. Jadi kayu aiskrim ni penebat atau konduktor? Ifat? Penebat. Okey, yang ke-8, duit shilling. Okey, Alauddin, mentol menyala atau tidak menggunakan duit shilling? Menyala. Okey, mentol menyala. Jadi duit shilling ni konduktor atau penebat? Konduktor. Duit shilling adalah konduktor. Okey. Jadi yang boleh mengalirkan elektrik kat sini ada klip kertas, sudu logam dan duit shilling. Amir Rushdi, tolonglah matikan awak punya mikrofon. Okey, soalan yang pertama. Senaraikan objek yang boleh menggantikan suis untuk menyalakan mentol. Okay, berdasarkan eksperimen tadi yang kita buat, yang boleh menggantikan suis adalah klip kertas, sudu logam dan juga duit shilling. Okey, apakah persamaan daripada ketiga-tiga bahan ni? Kenapa tiga-tiga ni boleh menyalakan mentol? Zarif Hamzah. Mana Zarif Hamzah? Ya. Kenapa klip kertas, sudu logam dengan duit shilling ni boleh menyalakan mentol? Sebab dia berbuat dari logam. Diperbuat daripada logam ataupun diperbuat daripada besi lah. Sebab tu arus elektrik boleh mengalir dalam diri dia. Okey, yang kedua, senaraikan objek yang tidak boleh menyalakan mentol. Tadilah objek-objek tadi, getah pemadam, straw atau penyedap minuman, rod kaca, kayu aiskrim dengan kain sapu tangan. Okey, ini adalah bahan-bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik. Okey, ada apa-apa soalan yang awak nak tanya mengenai konduktor dan penebat? Tak ada. Tak ada. Cuma tulis muka surat 81 je. Okey, ni nanti saya akan bagi tahu semula macam mana awak nak salin. Okey, saya akan hantar gambar tadi keputusan tadi tu kan yang kita tandakan dia penebat atau konduktor tu. Kita akan hantar gambar dia. Okey, sekarang cikgu nak awak tengok buku latihan aktiviti. Okey, buka buku latihan aktiviti. Cikgu nak awak jawab latihan muka surat 51 sehingga 54. Okey, muka surat 51 sehingga 54. Okey, awak jawab dahulu. Nanti saya akan minta bantuan mak ayah awak untuk masukkan jawapan awak dalam Telegram PDPR Science. Okey, awak jawab dulu muka surat 51 sehingga 54. Okey, boleh? Boleh.
Okay, sebelum cikgu tamatkan sesi PDPR, okay, cikgu nak kita ingat kembali. Okey. Konduktor adalah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam dia dan dia akan menyebabkan mentol tu boleh menyala. Manakala penebat, arus elektrik tak boleh mengalir dalam dia, jadi mentol tidak boleh menyala. Okey, cikgu nak bagi sedikit info pada awak. Okey, selalunya saya pasti mak ayah awak pun selalu ingatkan awak, jangan tekan switch elektrik bila tangan kita basah, betul? Kan kita nak buka lampu atau nak masuk toilet, keluar daripada toilet nak tutup lampu, mesti mak ayah kita ingatkan jangan tangan yang basah. Ustazah Zulaika, mikrofon awak kejap. Okey, bila kita gunakan tangan yang basah tadi, akan berlakunya aliran arus elektrik sebab air boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, air adalah konduktor. Dia boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab tu kalau tangan kita basah, kita tekan switch, kita boleh rasa macam kena current sikit. Tapi kalau kena current sikit tu tak ada masalah lagi, kita boleh tindak balas angkat tangan kita. Tapi bila kita kena renjatan elektrik pada skala yang besar, biasanya kita tak sempat nak angkat tangan kita. Kita akan pegang terus bahan yang ada masalah elektrik tadi tu, kebocoran elektrik, dan badan kita memang akan menggigil. Jadi sekiranya awak berada dalam suasana macam tu, awak nampak seseorang yang terkena renjatan elektrik, awak boleh selamatkan dia dengan cara awak gunakan bahan penebat untuk tolak orang tu daripada renjatan elektrik tadi. Gunakan buku ke, gunakan kain, gunakan kayu. Awak jangan pegang dia. Kalau awak pegang dia, awak sekali boleh kena renjatan elektrik sebab badan kita boleh mengalirkan elektrik. Jadi kita jangan pegang dia. Jadi kita ambil bahan penebat lah, kayu ke, batang penyapu ke yang tak mengalirkan elektrik untuk tolak orang tu daripada renjatan elektrik tadi. Jadi jangan kita pegang dia lah. Bahaya Jadi sebab tu awak kena ingat tangan yang besar memang tak boleh pegang bahan elektrik sebab kita tak tahu kalau bahan tu, alat tu ada kebocoran. Sebab air ni memang boleh mengalirkan elektrik. Kalau nanti bila awak belajar pada peringkat yang lebih tinggi, awak boleh gunakan air limau, boleh gunakan cuka untuk mengalirkan elektrik untuk menghidupkan mentol. Jadi itu yang saya ingatkan pada awak, langkah berjaga-jaga. Okey, pastikan tangan kering sebelum menyentuh peralatan elektrik, switch ke, nak buka TV ke. Okey, jangan guna tangan yang basah, bahaya. Okey. Sebelum cikgu tamatkan sesi PDPR, cikgu nak maklumkanlah pada awak semua. Okay, ada beberapa orang murid dari kelas 2 Arif sendiri pun ada murid kita, kawan-kawan awak yang dalam 2 Arif yang dijangkiti dengan COVID-19. Kita adalah beberapa orang murid tahun 2 yang dijangkiti COVID-19. Jadi cikgu harap awak semua sama-sama patuhi peraturan yang telah ditetapkan. Okey, jangan keluar-keluar rumah, jangan jumpa orang-orang ramai. Okey, memang awak pun tak boleh nak pergi mana-mana kan, bawah 12 tahun tak boleh pergi mana-mana. Jadi jaga dirilah. Dan kita doakan kawan-kawan awak yang dijangkiti COVID-19 untuk segera sembuh daripada sakit dia. Ada yang kuarantin dekat Stadium Pasir Gudang saja, ada yang kuarantin dekat hospital. Okey, jadi kita sama-sama jaga diri kita supaya kita tidak dijangkiti dengan penyakit COVID-19. Okey, itu saja daripada saya. Sebelum saya tamatkan kelas, ada apa-apa soalan yang awak nak tanya? Tak ada. Ingatkan balik latihan yang awak perlu jawab. Buku latihan aktiviti. Okay, buku latihan aktiviti muka surat 51 sehingga 54. Okay, awak jawab dahulu. Nanti saya akan bagikan link Telegram untuk mak ayah awak masukkan dalam tu. Saya tak dapat nak jawab dengan awak macam selalu sebab inilah ada gangguan budak kecil ni. Jadi awak buat dahulu, sekiranya salah nanti kita akan bincang pada minggu hadapan. Okey, itu saja daripada saya hari ini. Jadi
Apa dia Audi Nadira? Kalau orang yang kena tu tadi, kalau kat rumah tu tak ada orang macam mana? Macam mana nak buat? Dia kalau punya renjatan elektrik skala kecil ni macam kalau kita tangan basah kita tulis tu kita boleh tak balas lagi. Memang kita akan bertindak balas. Tapi kalau kena skala renjatan yang besar, kesian pada dia lah. Dia boleh pingsan tapi kalau skala yang besar sangat ni sebenarnya boleh membawa maut. Okey? Dia akan menyebabkan jantung awak berhenti. Bahaya sikit ni kalau renjatan elektrik skala besar ni memang sangat bahaya. Even tapak kaki awak pun kalau awak berdiri, tapak kaki awak pun boleh bocor sebab dia akan terus mengalir masuk ke bumi balik. Jadi jaga-jagalah bila kita menggunakan peralatan elektrik. Okay, itu saja daripada saya. Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada. Jaga latihan awak. Tak ada. Mengenai tiga eksperimen nanti saya akan terangkan. Tak ada. Okay? Ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu.